أعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Tuan sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat. Yang kedua, sentiasa berusaha untuk memperelokkan setiap amal ibadah kita. Sekarang kita sudah memasuki tahun 2024. Bila kita masuk tahun baru, tuan-tuan, bermaksud masa hidup kita makin singkat. Perjalanan kita semakin pendek. Masa hidup kita semakin kurang. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut dalam Quran, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah dalam amal saleh. Jangan bertangguh-tangguh. Ada dua sikap manusia yang kita terlepas pandang. Yang pertama, kita suka bertangguh-tangguh. Nak taubat kelak, nak belajar kelak, apa aja semua kelak. Satu. Yang kedua, sikap manusia juga suka berkenang. Kita suka berkenang benda yang lepas-lepas. Bila anak dah besar, kita madah balik, kenaklah dulu aku sik ngajarnya sembahyang. Bila dah waktu kita akan berkenang. Bila umur kita dah sekian, kita berkenang balik, kenaklah dulu balik aku sibuk belajar Quran benar-benar. Kena itu pun lidah dah keras. Jadi dua sikap tu memang ada. Satu, kita suka bertangguh, kelak. Kedua, kita suka berkenang. Kita mengenang masa lampau dan kita berharap untuk balik kepada zaman itu untuk memperbetulkan keadaan, tetapi itu sudah tidak akan berlaku, tuan-tuan. Maka saya mengambil peluang ini untuk kita sentiasa sama-sama beringat. Tahun 2024 sih lama, tuan-tuan. Hari itu dah 3 hari bulan Januari. Sedar-sedar kelak kejut-kejut dah bulan 12. Dan kalau kita berkenang balik 2023, apa kita dah buat? Apa kita dah buat untuk agama, untuk Allah, untuk Rasul, untuk keluarga kita dan selanjutnya. Kalau kita kenang semula, ya Allah, 2023 serah apa depa laku. Banyak dosa, banyak benda yang terlepas dan sebagainya. Maka setiap tahun lah, paling mudah kita lihat orang yang berazam lah. Azam macam juga, berazam macam juga. Sikap manusia. Sebab itu saya mengajak tuan-tuan melihat tafsir surah Al-Asr sebagai muqaddimah. Surah yang sangat simple. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Jadi saya sebut nak, dia suka menangguh-nangguh, nak bertaubat kelak, nak tutup aurat kelak, semua kelak. Dan kedua, kita suka berkenang dan berdaya tidak mendatang apa-apa manfaat, tuan-tuan. Maka betul lah kita termasuk orang-orang yang rugi. Maka Allah sebut illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Sebab apa Allah letak orang beriman? Selepas Allah sebut wa amilus salihat. Kena iman dikaitkan dengan orang yang beramal saleh. Orang yang berbuat baik. Sebab kita buat semua perkara baik untuk Allah Azza wa Jal, maka ia akan istiqamah. Kita lihat di masjid, tuan-tuan. Tiba-tiba ada hamba Allah. Si pernah datang ke masjid, tiba-tiba ada. Bila dicek
dirisik pada hal kawan dah kahwin 10 tahun, belum dapat anak. Maka cuba untuk mendekati masjid untuk minta pada Allah. Selepas 6 bulan, 7 bulan rajin ke masjid, tiba-tiba dapat anak, bini buntin. Pasal hilanglah mukanya. Sebab ada benda lain yang mau, bukan kerana Allah. Itu sikap manusia. Maka Allah gandingkan iman dan amal saleh supaya kita istiqamah, tuan-tuan. Kita berbuat baik seperti mana yang kita ikrar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, hidupku, ibadahku, matiku untuk Allah Azza wa Jal. Bahawa kita akan sentiasa macam kerja lah. Kerja kalau kita nak compare gaji dengan apa kita buat, si baba baloi, tuan-tuan. Tapi jauh di sudut hati kita keikhlasan, keberkatan. Ya, yang sadar pada bangsa lain, agama lain. Dan Allah sebut yang ketiga, wa tawasau bil haqq, berpesan-pesan dengan kebenaran. Kebenaran itu tidak mesti datang daripada orang yang kita suka. Kebenaran itu tidak mesti datang daripada orang yang rapat dengan kita. Kadang-kadang kebenaran itu boleh datang daripada musuh kita. Sebagaimana berlaku dengan Abu Hurairah. Disuruh Rasulullah menjaga kebun kurma. Malam pertama ada orang curi, tangkap. Diringkaskan cerita lah, 3 malam orang yang curi menangkap, dan hari terakhir yang curi juga, maka katanya tolong lepaskan aku akan ajar engkau satu perkara. Barang siapa yang ingin dirinya dilindungi daripada gangguan syaitan dan iblis, baca ayatul kursi. Maka Abu Hurairah cerita benda itu kepada Rasulullah. Ketahuilah, kata Rasulullah, yang mencuri adalah syaitan, katanya. Jin ke syaitan? Saya lupa. Jin ke syaitan? Walaupun dia seorang yang penipu, tetapi apa yang pada kau malam tadi adalah perkara yang benar. Maka tahun kita mengambil manfaat kepada perkara yang benar. Tapi jangan kita ingat, oh, mun kawan aku, okey, aku terima. Mun bukan kawan aku, bukan geng aku, no. Si. Macam kita ke politik nak. Kalau gengnya semua betul. Kalau geng lawan, semua salah. No. Allah sebut wa tawasau bil haq, berpesan-pesan dengan kebenaran. Jadi kita ambil kesimpulannya, tuan-tuan, jangan lihat kepada siapa yang memberi pesanan, lihat apa yang dipesan. Sebab kalau kita lihat siapa yang pemberi nasihat, kita akan reject. Nabi dah ajar, Allah dah ajar, wa tawasau bil haq. Dan terakhir Allah tutup, wa tawasau bis sabr, berpesan-pesan dengan sabar. Biasalah, tuan-tuan, benda-benda baik tu susah nak dengar. Istiqamah, tuan-tuan. Rasulullah berdakwah sampai ke Taif, ke Habsyah, yang antara para sahabat. After 18 years, baru dapat masuk balik ke Mekah. Selepas 18 tahun. Bayangkan? Kan? Susahnya Nabi, tuan-tuan. Maka kita mengambil manfaat daripada ayat ini agar tahun 2024 menjadi suatu tahun yang kita mencoba berusaha untuk memperelokkan. Celakalah orang yang hari ini lebih teruk daripada hari semalam, dan sia-sialah orang yang hari ini sama dengan hari semalam, dan beruntunglah orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Si dapat baik banyak, baik sikit pun okeylah, tuan-tuan. Cuma kehidupan kita makin bagus. Okey, itu sebagai mukadimah panjang sikit sebab kita tu dah masuk tahun, dan setiap kita tu akan dipersoalkan ke waktu yang kita gunakan, maka gunakanlah dengan yang terbaik. Dalam malam ini insya-Allah kita menyambung perbincangan kita pada hadis yang ke-20 yang bertajuk keutamaan malu. Okay. Daripada Abi Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adrakat nas min kalamin nubuwah al-ula, iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Iza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Yang bermaksud
bahawa di antara yang didapati oleh manusia daripada perkataan Nabi yang terdahulu ialah, jika engkau tidak malu, buatlah apa yang engkau suka. Jika kau si malu, polahlah ikut suka kau. Bahasa kita lah. Kita akan lihat perbincangan selepas tu. Kita cerita dulu siapakah Abi Mas'ud. Okey. Nya bukannya Abdullah bin Mas'ud lah. Itu namanya. Kalau kita lihat biografi ringkas perawi ini, nama beliau adalah Abu Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an. Maksudnya orang Madinah. Nama beliau ialah Uqbah bin Amru bin Tha'labah bin Al-Sirah bin Atiyah bin Qudrah bin Auf bin Al-Harith Al-Kharaji Al-Ansari Al-Badri. Gelarannya, panggilan kunyah beliau adalah Abu Mas'ud Al-Ansari. Walau bagaimanapun ulama telah berselisih pandangan. Maksudnya khilaf di kalangan ulama, adakah Abu Mas'ud ini orang yang pernah menyertai Al-Badr, perang Badar. Kebanyakan ulama menyatakan beliau menyertai dalam peperangan Badar. Dan inilah yang disahihkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya berdasarkan hadis Urwah bin Zubair daripada Abi Mas'ud bin Bashir. Ini juga merupakan pendapat ahli Kufah sebagaimana kata At-Tabrani. Selain itu ada yang berpendapat bahawa beliau menetap di Badar. Justru itu dinisbahkan Badar kepadanya. Tuan-tuan, kena perlu dibincang ahli Badar tu. Sebab tuan-tuan, ahli Badar tu mendapat doa dari Nabi SAW. Dan mereka mempunyai keutamaan dalam kalangan para sahabat. Kalau kita lihat dalam beberapa riwayat hadis, mereka ini mendapat tempat tertentu. Bukan senang tuan-tuan. Perang yang pertama. Perang yang melawan 3 kali ganda daripada orang Islam. Orang Islam 300 lebih, kafir musyrikin 1000. Dalam keadaan tidak kurang peralatan. Sebab itu ahli Badar ini, kalau tuan-tuan perhatikan dalam setiap riwayat, bila beliau ahli Badar disebut. Tapi kenapa disebut ahli Khandaq kah? Ahli Uhud kah? Sebab Badar itu adalah perang yang pertama. Okay. Dan beliau juga, Abu Mas'ud juga pernah menyertai peperangan Uhud dan peperangan selepas itu, dan akhirnya beliau menetap di Kufah. Okay. Kufah sekarang berada di Iraq, tapi dulu tidak ada Iraq. Di samping itu beliau juga turut pernah menyertai Bai'atul Aqabah yang kedua. Dan beliau termasuk antara orang yang paling muda usianya. Dan kita ingat tuan-tuan, Bai'atul Aqabah itu adalah perjanjian antara orang Islam, Madinah dan Rasulullah. Perjanjian Aqabah di Hudaibiyah. Beliau juga pernah dilantik menjadi gubernur dan pernah menggantikan kedudukan Ali radhiyallahu anhu di Kufah ketika Ali keluar ke Siffin. Selain itu beliau telah meriwayatkan 102 buah hadis. Tuan-tuan kalian lihat ya, setiap periwayat hadis itu ada kelebihan. Kalau Nu'man bin Bashir, beliau adalah antara orang yang sangat dipercayai oleh Muawiyah. Dan beliau pernah meletak pakaian Uthman bin Affan yang waktu kena bunuh, pakaiannya pernah diletakkan di mimbar di Homs. Homs itu di Syria. Jadi kita kena ingat beberapa karakter para hadis. Kalau Mus'ab bin Umair, orang yang Nabi SAW menangisi kesyahidannya. Sebabnya seorang yang kaya tetapi meletakkan kekayaan di tepi kerana Islam. Itulah semua periwayat memang ada cerita-cerita setidaknya. Kalau Abu Mas'ud, beliau pernah diberi kepercayaan oleh Ali menjadi gubernur. Ketika Ali keluar pergi Siffin. Ingat tuan-tuan, pergi Siffin itu sinonim dengan cerita perang As-Siffin. Ketika Ali nak nyetel keadaan bila Aisyah keluar pergi untuk mencari pembunuh Uthman di Basrah dan sebagainya, di Siffin. Kalau
Kalau Nu'man bin Bashir meriwayatkan 114 hadis, maka Abu Mas'ud sedikit kurang. Ada 102 hadis daripada Nabi SAW. Dan beliau meninggal agak awal sedikit. Kalau Nu'man bin Bashir meninggal pada tahun 64 Hijri, dibunuh. Tetapi Abu Mas'ud meninggal pada 40 Hijri, sebagaimana disebut oleh Al-Madani. Dan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut bahawa beliau meninggal selepas daripada itu lagi kerana beliau sempat hidup ketika zaman Al-Mughirah menjadi gubernur Kufah, dan hal itu berlaku selepas tahun 40 Hijri. Maksudnya ada pertikaian di kalangan ulama tentang tarikh kewafatan Abu Mas'ud. Selain itu, ulama juga berbeza dalam menentukan tempat wafat beliau. Ada yang berpendapat bahawa beliau meninggal di Kufah, dan ada juga yang berpendapat beliau meninggal di Madinah. Okay. Dia sedikit cerita tentang biografi Abu Mas'ud. Sekarang kita pergi kepada speciality tentang hadis yang kita dah baca tadi, tuan-tuan. Kenapa penting pula bila Nabi mana kalau kau usik malu, bolehlah apa yang kau suka. Okey, kita lihat. Pertama, tuan-tuan minta Allah Subhanahu Wa Taala, malu bererti menghindarkan diri daripada melakukan perbuatan yang tercela. Enggan melakukan sesuatu atau enggan meninggalkan kerana takut terhadap celaan. Jika inilah pengertian malu, maka seruan kepada berakhlak dan beriltizam dengannya merupakan seruan kepada mencegah daripada semua bentuk maksiat dan keburukan. Di samping itu, sifat malu adalah di antara sifat terpuji yang sangat diperlukan oleh manusia. Hal ini kerana ketiadaan sifat ini menyebabkan manusia berada dalam kekurangan dan keaiban. Tambahan pula, sifat ini adalah sebahagian daripada kesempurnaan iman. Jadi cerita yang kita akan bawa selepas ini, tuan-tuan, cerita tentang malu. Sekarang, tuan-tuan, zaman sekarang kita lihat, jangan kata yang lelaki, yang perempuan. Nanti jigit, apa-apa kami, tuan-tuan. Sudah silang sifat malu. Lagi-lagi orang Nusantara. Orang Asia Tenggara, orang Nusantara tu terkenal dengan sifat malunya. Nah, kalau kita nanggap orang dulu-dulu, yang perempuan-perempuan susah. Nah, kena tu lain. Ya, sebabnya lah Nabi sebut tadi, kalau kamu tidak malu, silakan. Silakan. Okey. Dan bagaimana pula tentang beberapa pandangan ulama tentang hadis yang kita bacakan tadi? Kata Imam An-Nawawi, di atas hadis inilah hukum hakam Islam dan tunjuk ajarnya berkisar. Maksudnya ialah semua perkara yang diperintahkan sama ada wajib atau sunat, dia hendaklah merasa malu untuk meninggalkannya. Seulang, dalam perkara wajib ataupun dalam perkara sunat, kita rasa malu, tuan-tuan. Contoh, kita mencintai Nabi SAW. Tapi dalam banyak hadis Nabi yang sahih, contohnya Nabi banyak beristighfar 100 kali sehari. Tapi kita kena mikir, ya Allah Tuanku, malunya sekali pun jarang. Kita tak sampai pun 50 kali kita beristighfar. Nabi SAW mengajar kita, siapa yang nak jauh daripada neraka, maka hidupkan malamnya dengan tahajud. Kadang kita fikir balik, aku cinta pada Nabi. Tapi apa yang Nabi suruh, aku jarang-jarang buat. Rasa malu, tuan-tuan. Dan macam ni juga, kadang-kadang bila ada orang nak salat, sahabat kita nak sembahyang, ajak kita salat, tiba-tiba kita rasa macam si mau sembahyang, tak nak salat. Sepatutnya timbul rasa malu. Kan? Orang sembahyang, ni asyik sembahyang. Ataupun ada orang yang menutup aurat, ni asyik menutup aurat. Ada orang yang pandai mengaji, ni asyik pandai ngaji. Ataupun ada amalan yang kurang tepat, sepatutnya cuba perelokkan, tapi tetap juga tidak ada rasa malu. Sebab tuan-tuan, rasa malu itu bukan dengan manusia. Lebih-lebih lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Fikir sejenak, tuan-tuan, fikir sejenak. Allah sebut dalam surah Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat apa lagi yang kau nak pertikaikan? Banyak Allah beri, tuan-tuan. Terlalu banyak. Bahkan dalam Al-Quran disebut, kalau kita diambil
laut, bumi untuk menulis nikmat-nikmat Allah, dia akan cukup. Belum habis nikmat Allah, laut kering. Tapi kita fikir sejenak tuan-tuan, dalam diri kita 24 jam sehari, 30 hari sebulan, 365 hari setahun, berapa aja yang kita peruntukkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala? Perjuangan kita untuk mengangkat agama itu. Bahkan sebaliknya kadang kita mengaku aku umat Rasulullah, aku umat Islam, tapi persoal balik, apa aku dah buat pada agama Allah? Paling tidak tuan-tuan, paling tidak anak-anak kita. Pernah sih kita ngajar sidaknya? Mengingatkan sidak tentang keimanan pada Allah, mengingatkan sidaknya untuk menutup aurat, mengingatkan sidaknya untuk menjaga marwah, mengingatkan sidaknya untuk menjaga waktu salat. Kita pergi yang dekat-dekat tuan-tuan. Kalau kita tak nak pergi jauh. Sejauh mana tuan-tuan? Jadi perasaan ini patut ada, perasaan malu. Allah bagi banyak nikmat. Tiba-tiba hayya ala salah. Kelak lah. Malas. Atau kita disuruh untuk belajar. Belajar dalam erti kata untuk menambah iman kita, untuk menanya ilmu kita dalam bab salat. Kadang imam lupa tahiyat awal angkat. Si tahu macam ni nak negur. Bila imam terkentut keluar, lah seorang jigong seorang. Si tahu macam ni nak take over. Kan kadang kita fikir mak, aku dah umur 50. Pun si tahu juga malu Bukan malu dengan manusia tuan-tuan, malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sangat malu di depan Allah, di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah merasa malu kita meninggalkan perkara-perkara yang wajib, perkara yang sunat, lebih-lebih lagi perkara yang wajib. Itu yang disebut oleh Imam An-Nawawi. Sekarang kita pergi kepada Hadyu An-Nabawi dan istifadah hadis. Yang pertama, Imam Ibn Daqiq Al-Aid ketika menafsirkan kalimah kenabian yang pertama berkata, maksud bahawa rasa malu selalu terpuji dan dipandang baik, selalu diperintahkan oleh setiap Nabi dan tidak pernah dihapuskan dari syariat para Nabi sejak dahulu lagi. Maksudnya suruhan kepada malu itu bukan hanya pada umat Nabi Muhammad SAW, tapi juga pada umat-umat sebelumnya. Dan ini juga pendapat Al-Khattabi dalam Mu'allim As-Sunan. Jadi Ibn Al-Aid dan Al-Khattabi berpendapat dengan sama. Yang kedua, maksud daripada kalamun nubuwah ialah ia di antara perkara yang disepakati oleh para nabi dan perkara yang diperintahkan oleh mereka tanpa dinasahkan. Maksudnya apa? Perintah ini tidak dihapuskan. Tuan-tuan boleh bayang, daripada nabi-nabi terdahulu, perintah ini berterusan. Dan kita tahu syariat tuan-tuan berubah pada setiap rasul. Akidah, tauhid berkekalan. Semua nabi membawa tauhid yang sama, tetapi syariat mereka berbeza. Saya beri contoh. Umat Nabi Musa AS kalau murtad, kufur tuan-tuan, cara untuk bertaubat adalah dengan membunuh diri. Itu boleh semak dalam Al-Quran. Tapi kita tidak. Orang yang kufur, murtad, macam ni, dengan taubatan nasuh. Balik pada Islam, bertaubat. Maksudnya syariat berbeza. Cara sembahyang berbeza, cara puasa berbeza. Syariat. Tetapi akidah kekal. Tetapi dalam bab malu, kata kedua-dua ulama besar ini, ia tidak dinasahkan, tidak dihapuskan. Itu yang pertama. Yang ketiga, pesanan ini mengandungi dua maksud. Sekiranya engkau tidak malu melakukan perkara yang memalukan, lakukanlah apa yang engkau suka. Macam saya lah, ustaz kan. Menyampaikan benda yang tidak betul. Menyampaikan benda yang mengikut apa yang kehendak orang. Orang suka lawak, kita belah lawak. Orang suka cerita benda palsu, kita cerita benda palsu. Orang suka dengar dongeng-dongeng, kita cerita dongeng-dongeng. Yang penting kena tunggah. Si malu kan? Si malu dengan Allah. Tidak malu dengan Allah yang tidak malu dengan Rasul, silakan. Olahlah ikut suka.
Dunia kau dapat, akhirat hati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya manusia sudah tidak mempunyai rasa malu, maka dia melakukan apa yang dia ingini. Saya ambil contoh mudah, tuan-tuan. Kopiah, tuan-tuan, kopiah. Orang kita kan suka pakai kopiah. Orang Melayu, orang Asia lah. Kalau orang Mesir, orang Arab, mereka tidak menggunakan kopiah, tuan-tuan. Bahkan kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, Syekh yang mengajar di Al-Azhar, kadang-kadang pakai cap je. Kalau si pakai capnya, si topi apa? Kalau kita sini kita pergi. Kami dah pergi, Mesir dah pergi. Kadang-kadang Syekh yang pakai kot je. Dok, ada mokok. Biasa. Jangan ibu terkejut. Kita di Malaysia aja. Bertopi tu. Cuma saya nak madah tuan-tuan, topi tu ada juga lah benda bagusnya. Saya beri contoh lah. Ada seorang hamba Allah dah meninggal lah. Semoga Allah ampunkannya. Nya memang, nyalah bila orang kita tu bila dah pergi haji, pelik kalau saya bagi topi haji. Tahu sih? Baik tengok. Bila saya pergi haji, mesti bagi topi haji. Walaupunnya si perlu pun. Okay? Tapi it's okay. Memang budaya kita. Apa yang saya nak sampaikan, topi itu juga adalah menyebabkan diri yang terlindung. Contoh, nak pergi ke kedai yang pelik-pelik, pakai topi haji. Baru pelik-pelik, aku pakai topi haji tu. Kan? Ataupun ada yang nak masuk ke nombor, pergi yang kuda ya. Benta tu kan, buka topi lo, masuk dalam poket, masuk. Ada juga rasa malunya. Bila dah keluar, pakai balik. Tapi kalau sudah ada rasa malu, tuan-tuan, kita lihat manusia, ya Allah. Kan? Malu tu adalah satu yang bersifat agama, tuan-tuan. Kalau tidak malu pada manusia, patut malu pada Allah Subhanahu wa taala. Malulah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita fikir sejenak, tuan-tuan, muhasabah, fikir apa yang kita buat kadang-kadang tidak senilai dengan apa yang Allah kurniakan. Allah bagi banyak nikmat, tapi apa yang kita boleh balas? Nak baca Quran satu muka sehari pun kita rasa berat. Kan? Perjuangan, tuan-tuan. Tapi kita marah, aku mencintai Rasulullah. Aku umat Islam. Tapi kalau balik di rumah, nak muka Quran, ngambil Quran, merasa berat. Tapi bila masuk Ramadan, rajin sikit lah. Habis Ramadan, tunggu lagi tahun depan, fikir sejenak. Adakah ini Islam yang diajarkan oleh para Nabi? Maka patut rasa malu. Yang keempat, dalam sebuah hadis yang lain, malu dimasukkan dalam cabangan iman dan malu itu terbahagi kepada dua. Yang pertama berkaitan dengan hak Allah. Itu yang mendetailkan lagi. Tadi saya menceritakan secara umum. Berkaitan dengan hak Allah, seperti kita merasa malu sekiranya Allah melihat kita melanggar perintahnya atau melakukan larangannya. Sepatutnya kita salat, tuan-tuan, tapi kadang-kadang kita lari. Saya pernah jumpa, tuan-tuan, orang yang bergelak ustaz. Bila azan, orang nak embak sama jemaah, lari. Boleh tahan ustaz tu. Ustaz label SPM lah. Kalau di Jabatan Mufti ke Jabatan Agama, tuan-tuan kena ingat. Semua yang grade S, ustaz. Di grade S yang ada 3 level. Scale C, scale B, scale A. Jadi, tapi kita banyak, bila kita pergi ke Jabatan Agama, Jabatan Mufti, kita ingat semua sama nak. Sebenarnya sih. Yang paling rendah, scale SPM. Pada sekolah agama kah? Pada Pak Senawi kah? Tepat kerja. S19. Ustaz juga. Bilanya ada diploma, STPM, S29. Ustaz juga. Bilanya degree, master, PhD, jadi S41. Bila kita nak grade S, ustaz lah. Tapi ustaz yang saya cerita tadi, ustaz lah tapi yang S19. Uang azan, iqamat ke office. Nyata lari. Pahal ustaz tu. Pelik nak. Begitu juga dengan orang yang geng kelas hitam. Ya. Geng yang sifatnya supan. Makan bertapuk, tuan-tuan. Memang, kalau orang asyik nampak, tapi Allah nampak. Malaikat kerek dan kadang tu nampak. Mereka mencatat, maka malulah, tuan-tuan.
Dan lebih malu lagi kalau semuanya dipertontonkan kepada manusia di akhirat kelak. Okay, itu yang pertama. Malu dengan hak makhluk. Apa maksudnya? Seperti seseorang itu memelihara diri dari melakukan perbuatan yang menjatuhkan maruah dan akhlak dirinya. Kalau tadi malu kepada Allah dalam menjaga hak Allah, tidak meninggalkan larangannya, patut rasa malu. Meninggalkan kewajipan, patut rasa malu. Yang kedua, perkara-perkara yang boleh menjatuhkan maruah diri dan akhlak. Okay. Sebagai seorang manusia, kita ada maruah kita, tuan-tuan. Dan manusia ataupun orang-orang Islam lagi tinggi maruahnya. Bahkan mayat orang Islam lagi mulia berbanding dengan yang bukan Islam. Mulia, tuan-tuan. Dengan sembarang. Sebabnya kadang-kadang dengan mayat itu ada adab-adabnya. Ada adab-adabnya. Disuruh, dijaga macamnya. Okay. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara ini perlu diberi perhatian. Yang kelima, betapa hebatnya malu sehingga ia menjadi salah satu sifat manusia. Benarlah hadis Nabi SAW, "Iza abghadallahu 'abdan naza'a minhul haya." Jika Allah membenci seorang hamba, nescaya dicabut padanya perasaan malu. Macam saya, tuan-tuan, ustaz nak. Kalau benda yang saya sampaikan salah, saya rasa malu, tuan-tuan. Bukan malu dengan tuan-tuan, malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebagai ustaz, perkara-perkara yang simple-simple si tahu. Hadis dhaif dengan hadis sahih si tahu, malu. Kadang-kadang contoh anak, bila hadis Nabi mencerita tentang Najd tu tanah tinggi namanya di zaman tak. Tapi ada ustaz si faham. Oh, Najd Saudi sekarang tu. Pelik. Kalau tuan-tuan baca Quran, kan Allah selalu sebut tempat. Mesir kan? Tapi bukan Mesir yang sekarang. Mesir zaman dulu tu adalah benua Afrika. Ada ustaz yang si tahu, si faham. Malu. Malulah nak. Ataupun kalau kita jadi seorang imam, tapi fiqh salah kita si tahu. Malu. Contoh mudah. Zaman PKP. Bila PKP, terpaksa jadi imam di rumah. Bapak tu malah ajak kulhu. Pak, ada seorang lain pak, kulhu ajak. Malu sih. Malu, tuan-tuan. Maka Nabi sebut, jika Allah membenci seorang hamba, nescaya dicabut perasaan malu. Kalau dia ada rasa malu, tuan-tuan, alhamdulillah. Tapi kalau dah hilang rasa malu, olah je. Maka Nabi kata apa? Jika hilang perasaan malu, buatlah suka hati. Silakan. Okey. Hadis yang saya bacakan tadi adalah riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Yang keenam, dinukilkan di sini beberapa mutiara kata salafus salih. Dalam menceritakan bab malu tadi ada beberapa perkataan yang kita kena ambil manfaatnya. Pertama, kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sesiapa yang malu akan bersembunyi, sesiapa yang bersembunyi akan bertakwa, dan sesiapa yang bertakwa akan terpelihara daripada keburukan. Saya ulang. Sesiapa yang malu akan bersembunyi. Sesiapa yang bersembunyi akan bertakwa. Dan sesiapa yang bertakwa akan terpelihara daripada keburukan. Okay. Manakala kata Abdullah ibn Abbas, maka beliau berkata, malu dan iman bergandingan antara satu sama lain. Macam saya sebut sebelum itu, berkata baik, diam dikaitkan dengan iman. Maka malu pun dikaitkan dengan iman. Bila sebut dikaitkan dengan iman, tuan-tuan, maka ia memberi satu tanda ia sangat penting. Iman secara umumnya adalah tiket. Tiket untuk penerimaan semua ibadah. Dan iman itu juga merupakan satu tiket untuk kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tanpa iman, we are nothing. Iman segala-galanya, tuan-tuan. Maka kata Ibnu Abbas, malu dan iman bergandingan antara satu sama lain. Bila dicabut satu, maka yang lain akan mengikut. Bila sadar malu, sebagaimana hadis saudara Baihaqi tadi, maka iman akan pergi. Bila sadar iman, bila tidak ada iman,
Sebarang tuan-tuan, sebarang. Ingat tuan-tuan, iman tidak khusus kepada kumpulan tertentu, tidak. Tidak semesti bila ustaz mesti beriman. Tidak semestinya nyatu driver Grab nyasi beriman sih. Kena ingat. Jangan kita ingat bila ustaz mesti beriman sih. Macam saya cerita tadi, kalau betul ustaz beriman takkan bila iqamat lari. Lari ustaz ya tuan-tuan. Manusia, nama pun manusia. Yang ketiga, Salman Al-Farisi berkata. Salman Al-Farisi itu orang Iran. Itu Iran lah, Al-Faris. Sesungguhnya Allah jika mahu membinasakan seorang hamba, nescaya dicabut daripadanya perasaan malu. Kita boleh perhatikan keliling kita tuan-tuan. Orang-orang yang Allah cabut perasaan malu, tangan kita. Dulinya, uhidnya aja. Cerita-cerita pelik, amalan-amalan palsu, kumpulan-kumpulan sesat. Ya beli apa? Sebab Allah nak hancurkan. Itu cara Allah nak menghancurkan seseorang. Bila mencabut perasaan malu daripadanya. Yang ketiga, Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Ia berkata, malu ada dua jenis. Yang pertama, malu berasaskan iman. Malu berasaskan keimanan. Dan kedua, malu berasaskan kelemahan. Jadi yang kita biasa dengar, malu berasaskan kelemahan. Banyak kelemahan, banyak kekurangan, kita rasa malu. Tapi kita jarang-jarang diberi penekanan kepada malu berasaskan keimanan. Dalam konteks tanggungjawab ataupun kewajipan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling mudah tuan-tuan, paling mudah. Bila bab doa. Kita bila luar dengan azan tak? Okay. Kita bagi yang last tuan-tuan. Beberapa mutiara kata oleh salafus salih tentang malu. Lepas kita pergi kepada poin terakhir, iaitu aplikasi hadis dalam kehidupan. Ahnaf bin Qais berkata, dua sifat yang tidak mungkin akan bergabung ataupun berkumpul pada suatu pribadi. Mustahil. Pertama, dusta. Yang kedua, marwah. Sebab apa tuan-tuan? Marwah membawakan sifat benar. Setia, malu dan bersih daripada perkara haram. Contoh, macam seorang ustaz. Kalau betul nak jaga diri marwah sebagai seorang ustaz, maka tutur kata kena betul-betul. Semak, cek. Jangan main kelakas barang. Sebab agama tidak ada kaitan dengan pribadi. Bukan kepentingan pribadi. Orang nama ustaz tu tuan-tuan, bahaya. Nya adalah juru cakap agama. Juru cakap bagi pihak Allah dan Rasul. Sebab Nabi ibadah, barang siapa yang berdusta atas nama aku, maka ia menempah tiket ke neraka, menempah tempatnya ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau betul nak jaga marwah sebagai seorang imam, maka akhlak nak jaga. Lepas ya pengetahuan tentang fiqh salat kena tahu. Kalau diri seorang ustaz, maka kefahaman asas agama kena betul. Kena belajar. Nak nama ustaz tu tuan-tuan, bukanlah perkara yang mudah. Habis saya grade tahun 2010. Saya ingat bila masuk jabatan agama, jabatan mufti, saya akan senang duduk relax minum kopi. Sebenarnya tidak tuan-tuan. Bila masuk ke jabatan agama, jabatan mufti, rupa-rupa banyak lagi lautan ilmu yang perlu saya tempuh. Bukan mudah tuan-tuan. Kadang nak nyampaikan agama, kena buat revision, kena buat ulang kaji. Nak cari buku untuk mengajar, cari buku yang betul-betul boleh pakai.
ada beberapa buku yang sudah ada dalam masyarakat kita yang mungkin saya pernah waktu saya nak ngajar sikit masjid, ada orang mencadangkan, Ustaz kita boleh sih ngajar kitab tu, kitab Tambihul Ghafilin. Kitab bagus tuan-tuan. Saya kebanyakan masjid suruh memang ada kitab ya. Tapi bila sebelum saya start nak mengambil tanggungjawab untuk mengambil buku ya, saya cek dulu pandangan para ulama tentang kitabnya. Maka saya carilah ulama-ulama yang saya yakini keilmuannya seperti Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, mantan mufti wilayah. Memang kita yakinilah waktu beliau jadi mufti tuan-tuan, kebanyakan yang diterbitkan menjadi rujukan hampir semua jabatan mufti. Hebat Datuk Zul. Maka saya mengambil pandangannya, apa katanya? Kalau ada kekuatan ilmu hadis, jangan ngajar. Sebab dalamnya bercampur-campur. Kalau hadis lemah lagi okey, dia palsu pun mengarir tuan-tuan. Jadi saya fikir, Cik Wani. Maka kena jaga maruah tuan-tuan. Jangan mengajar sesuatu yang kita tidak ada ilmu. Kalaupun begitu kena rajin lah, kena rajin membuat mendengar, kena rajin membuat ulang kaji dan sebagainya supaya disampaikan itu betul. Jadi last tuan-tuan, apa kisah hadis, malu adalah landasan agama, malu adalah landasan akhlak mulia yang bermuara kepada kebaikan. Sesiapa yang banyak malunya, lebih banyak kebaikannya. Sesiapa yang sedikit rasa malu, maka sedikit kebaikannya. Rasa malu adalah perilaku yang dapat dibentuk. Setiap orang yang memiliki tanggungjawab perlulah membentuk rasa malu ke atas mereka yang menjadi tanggungjawabnya. Kadang-kadang benda yang sangat common dalam masyarakat kita dengan anak-anak kita. Bila anak kita maulah sesuatu yang tidak sepatutnya, apa kata kita? Hai malu bapak tu kau malah macam ni. Bahasa orang kita nak menconteng arang di muka orang tua kan. Maka sebab ialah kata Datuk Zul dalam kitab tu, yang ada tanggungjawab tu kena diterbiah, diingatkan. Seorang yang mempunyai sifat malu mampu menjaga diri dan maruah dirinya daripada melakukan perkara yang bercanggah dengan norma-norma kehidupan dan bercanggah dengan syariat Allah. Justru apabila seseorang telah hilang sifat malu dalam dirinya, maka segala keburukan dan kejahatan akan berhimpun di dalam dirinya. Rosaknya budaya barat dan pincangnya nilai dan adab mereka tatkala malu telah dibuang dalam kehidupan. Kita tanggalah. Mau kita pergi ke Thailand kah, ke Langkawi kah, mau nak ke pantai ya, mana katanya lalu apa kita lagi malu nangganya. Kita malu nak. Ya Allah ya Tuhanku. Bila malu telah saya tahu macam mana. Kadang-kadang bila bab kahwin, laki sama laki, go ahead, perempuan dengan perempuan. Sebab dah sadar biasa malu. Okay. Menghidupkan semula sifat malu mengikut acuan syariah adalah amat penting dalam kehidupan kita. Maka untuk menutup perbincangan kita malam itu tuan-tuan, marilah sama-sama kita melihat satu hadis yang diriwayatkan daripada Imran bin Husain daripada Nabi SAW. Katanya, sabda Nabi, al-haya la ya'ti illa bi khair. Al-haya la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak datang kecuali dengan kebaikan. Jadi tuan-tuan yang berkata Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita boleh simpulkan adalah satu je tuan-tuan, dengan sifat malu maka bertambahlah kebaikan, hilang sifat malu maka berhimpunlah semakin banyak keburukan pada diri seseorang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu si banyak sedikit dapat diambil manfaat dan boleh disebar-sebarkan kepada keluarga kita, terutamanya kepada tanggungjawab kita, isteri kita, anak-anak kita, jiran tetangga kita. Supaya dengan hadis Nabi kita akan menjadi umat yang sentiasa menjaga diri kita daripada fitnah dunia dan azab ataupun ancaman api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tangguh dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian
Maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.